Okey, untuk meneruskan perbincangan kita yang hangat-hangat setiap hari, geng keluar masuk hari ini diserikan dengan seorang lagi wartawan bola sepak iaitu Fadhirul Shuhaimi. Welcome back. Terima kasih Su, terima kasih Dayang. Masih lagi di sini. Masih lagi di sini kita nak update terbaru tentang keluar masuk pemain menjelang saingan Liga Malaysia 2024 ini. Tadi kita bicara tentang Katul. Yep. Kita tahu hasratnya untuk beraksi dengan Kelantan United. Kelantan United ni saya fikir semua tahu reputasinya yang tidak begitu baik daripada segi keuangannya. Mungkin tapi kenapa masih lagi menjadi pilihan Katul? Sebab kalau kat Penang, masalah keuangan tu actually at least gaji hang okey macam mana tu? Kalau dekat Penang gaji tak ada masalah, on time. Betul. Okey, berbalik kenapa Katul memilih untuk bawa haluan baru musim ini disebabkan minit permainan. Kalau diikutkan statistik pada musim ini, Katul penjaga berusia 27 tahun ini hanya beraksi 2 perlawanan saja bersama dengan Penang. 2 perlawanan untuk musim ini. Satu di Liga Super dan satu lagi di Piala Malaysia. Jadi di Penang, Katul terpaksa bersaing dengan 2 lagi penjaga gol yang sentiasa mendapat tempat iaitu Syafiq Afifi dan juga Azfar Arif. Jadi kalau dibandingkan statistik Katul pada musim pertama dia dengan Penang pada 2022 dia beraksi sebanyak 12 perlawanan untuk satu musim. Tapi segala-galanya berubah untuk Katul. Nasib saya kira mungkin tidak menyebelahi beliau apabila pada musim lepas, pada musim 23 hanya 2 perlawanan sahaja. Jadi faktor utama beliau ketika ini sebenarnya masih lagi menimbang tawaran sama ada dia mendapat 2 hingga 3 tawaran. Salah satunya Kelantan United lah. Dan saya boleh katakan hampir untuk ke Kelantan United pada musim ini. Tapi belum ada official agreement lagi lah. Betul, tak ada tanda tangan ini apa-apa lagi kontrak ketika ini. Namun Kelantan United menunjukkan minat lah untuk mendapatkan khidmat Katul. Minit permainan itu penting sudah juga Dayang untuk Katul sebab seperti dia maklumkan dalam laporan saya tadi pada usia 27 tahun ini walaupun ramai yang mengatakan bahawa lewat untuk peak lah orang kata sebagai penjaga gol, tapi beliau masih menaruh harapan untuk membuktikan sesuatu yang dia mampu. Dan balik pada soalan Su tadi, kenapa Kelantan United, saya difahamkan pada musim ini Kelantan United akan mengurangkan bajet hampir 40% berbanding musim lalu bagi mengelakkan masalah tunggakan gaji yang berlaku dan sedang diusahakan untuk diselesaikan pada Januari ini tidak lagi berulang. Dan saya yakin kalau seandainya Katul beraksi bersama dengan Kelantan United, satu keputusan yang tepat sebab dia akan dapat minit permainan di sana nanti. Dan saya difahamkan Kelantan United musim ini dah pun clearkan semua posisi jaga gol, tak ada yang kekal. Jadi kemungkinan untuk dia main tu sangat tinggi. Sangat tinggi untuk Katul beraksi. Dan risiko yang diambil adalah mungkin sedikit daripada potongan gaji mungkin lah. Betul. Tapi saya kira untuk musim akan datang ini Kelantan United dah ambil pengalaman di musim pertama mereka di Liga Super dan sebab itulah bajet dikurangkan hingga 40%. Dan saya difahamkan juga kemungkinan besar kebanyakan lokal akan beraksi di sana nanti. Okey, macam sudah pastinya Katul dah buat research dan boleh lihat apa pros and cons bersama dengan Kelantan United. Kita harap ini adalah keputusan terbaik untuk kerjanya. Baiklah, kita nak bincang tentang satu lagi nama yang agak menariklah dikaitkan dengan skuad Kijang Hijau iaitu bekas pengendali Johor FA Azwan Zain. Apa yang Fak boleh ceritakan tentang topik ini? Baiklah, yang ini sebenarnya berita hangat dan juga terbarulah yang boleh kita kongsikan. Tiba-tiba muncul nama pengendali berpengalaman ini apabila dikaitkan dan bakal mengendalikan Kelantan United pada musim ini selepas berakhirnya khidmat Elton dos Santos Silva yang terpaksa pulang awal ke negara kelahirannya Brazil selepas difahamkan ada masalah keluarga di sana. Dan pada musim ini dan ketika ini timbul nama Azwan Zain yang bakal mengambil alih Kelantan United pada musim ini. Dan saya difahamkan juga selain daripada Azwan Zain, nama yang dikaitkan dengan Kelantan United, Rizal Zamri yang ketika ini bersama dengan Kelantan United namun di jawatan sebagai selaku pengarah akar umbi akan dinaikkan pangkat selaku penolong ketua jurulatih lah. Kalau calonnya Azwan Zain lah akan menjadi pembantu pada head coach Kelantan United pada musim ini. Tapi masih lagi dalam tempoh perbincangan dan selain daripada Azwan Zain tidak keterlaluan untuk saya kongsikan juga nama yang dikaitkan bersama dengan Kelantan United juga untuk mengendalikan Kelantan United ini pada musim ini adalah P. Maniam.
P Maniam yang bersama Satu lagi dengan nama. Ada ura-ura Ura-ura. dan saya boleh katakan juga dua nama inilah antara nama yang hampir mungkin Hampir untuk pasti mengendalikan P Maniam Kelantan lepas dengan United. PJ dia ke mana? Hari ini FT M3 dan hampir sebenarnya P Maniam hampir membawa hari ini FT ke Liga Super, namun saya kira mungkin luck lah pada penghujung saingan Liga M3 Sedikit lah. yes tidak memihak Sedikit pasukannya. luck tidak memihak kepada hari ini Yep, FT. Okey. betul. Dan memang pemain import semua untuk Kelantan Okey, United untuk musim yang lalu diclearkan semua. lah. Tak ada. Akan ada musim ini dan saya difahamkan mereka hanya akan menggunakan 4 pemain import saja musim ini. Okey. Dan boleh dikatakan tak lama lagi kita boleh tahu confirmation dia lah. Dalam beberapa bulan mungkin. Dari segi confirmation, kepastian, seperti mana saya maklumkan sebelum ini, Kelantan United ketika ini sedang berusaha untuk menyelesaikan semua masalah gaji dulu. Dari jangka selesai pada 31 Januari ini. Dan selepas itu, saya jangkakan Februari akan diumumkanlah satu persatu siapa yang keluar, siapa yang akan masuk untuk bersama dengan Kijang Hijau pada musim ini. Okey, saya fikir ini satu berita yang baik untuk semua peminat bola sepak daripada Kelantan. Betul. Yang dah lama dahagakan orang kata aura vibes mereka suatu masa dahulu. Yep. Yang memang cukup-cukup menggerunkan kalau berada di stadium. Okey, kita nak beralih kepada situasi di Pening. Dengar-dengarnya Rafael Vita kekal bersama pasukan. Saya tak terkejut Su dan juga Dayang seandainya Penang mengekalkan Rafael Vito sebab boleh kita katakan Rafael Vito ini kapten pasukan Penang ini antara individu yang paling lama lah ada dengan pasukan ketika ini. Dan seperti mana kita semua tahu, saya boleh katakanlah Rafael Vito sah kekal bersama dengan Penang untuk musim ini. Saya difahamkan beliau menandatangani kontrak 2 tahun. Okey. Selama 2 tahun untuk terus kekal bersama dengan Penang. Dan saya tak terkejutlah kalau seandainya ada usaha untuk menaturalisasikan Rafael Vito Menarik. untuk kelab. Saya tak terkejutlah seandainya Penang ada usaha untuk ke arah itu sebab kalau ikutkan syarat dan tempoh Rafael Vito saya kira dah mencukupi untuk Rafael Vito kekal di Malaysia. Okey, Fad, kita masih nak kekal di Penang. Kogi kembali ke Malaysia lepas no longer di Korea Selatan. Tak ada update maybe dia akan bersama dengan Penang ke apa ke? Kogi ni kalau kita bercakap mengenai beliau merupakan nama besar sebenarnya. Kogi Lesmana ni. Betul. Tapi kalau ikutkan situasi semasa 50-50 untuk Kogi sama ada kekal bersama dengan Penang ataupun sebaliknya. Namun seandainya saya difahamkan seandainya kalau Akmal Rizal yang ketika ini ura-ura mengatakan beliau akan dinaikkan pangkat selaku ketua jurulatih pasukan Penang pada musim ini benar. Jadi saya kira kemungkinan besar Kogi Leswaran bakal mencari pasukan baru untuk musim depan. Namun segala-galanya masih lagi boleh kita katakan kabar angin lah selagi tidak ada pengesahan rasmi daripada pihak pasukan kelab sendiri. Namun satu lagi berita gembira yang boleh kongsikan juga sebelum ni saya ada maklumkan di laman X saya bahawa Merzagwa Abdul Razak legenda Penang sendiri bakal dilantik selaku technical director ataupun pengarah teknikal Harimau Kumbang. Itu saya boleh katakan confirm lah kot. Confirm. Tunggu je lah pengumuman daripada Penang dan di Januari ini juga, bulan ini juga akan dimaklumkan sendirilah oleh pihak pengurusan Penang. Sebab Fad daripada utara kita boleh percaya. Itulah. Hampir pasti dia macam dah 99% Hampir pasti. kan. Kita hanya menantikan saja. Dan seorang lagi yang dah bagi statement ni di X, Hafizal Ahmad. Betul. Dia pun kata Akmal Rizal hampir pasti sebagai ketua jurulatih bagi pasukan Penang. So itu pun saya rasa boleh percaya jugalah. Betul. Sebab dia pun daripada utara. Jarang tak betul tu. Jarang tak betul tak Pak Long. Okey, berada ke situasi di Negeri Sembilan di mana semalam rakan setugas Fatin dia dah berkongsi yang K Devon bakal keluar daripada Negeri Sembilan dan akan join pasukan Melaka. So ada update daripada pasukan Melaka tentang K Devon ni? Okey, untuk Melaka saya kira belum ada lagi apa-apa update. Namun saya lebih tertarik dengan untuk berbicara mengenai pasukan Jang ini. Negeri Sembilan. Okey, hampir pasti saya kira K Devon bakal meninggalkan Negeri Sembilan dan agak mengejutkan bagi saya apabila nama individu ini dikaitkan iaitu Azmi Aziz. Akan ganti Devon? Yep. Azmi Aziz from Aziz PDRM yang sebelum ini berjaya untuk membawa PDRM mencipta kejutan demi kejutan half season lah kita kata. Betul. Dikaitkan
bakal mengendalikan Negeri Sembilan pada musim depan, musim ini sebenarnya. Tapi di Negeri Sembilan juga saya difahamkan mereka kini bakal menerima tampuk pimpinan yang baru. Akan ada perubahan di pihak pengurusan juga. Jadi ketika ini belum ada apa-apa lagi mengenai berita keluar masuk yang secara rasmi yang boleh kita kongsikan ataupun kita sahkan. Namun itu antara yang saya kira menarik sebenarnya. Bayanganlah. Percaturan yang seandainya kita tahu Negeri Sembilan juga dengan mereka mahu untuk mengurangkan bajet. Untuk mengelakkan masalah, kita tahulah masalah-masalah yang kelab Malaysia ini sering dihantui lah. Masalah gaji lah senang cerita. Tak nak lagi berlaku, tak mahu berlaku peristiwa yang sama berulang. Jadi pengurangan bajet, ukur baju di badan sendiri mungkin seandainya betul Azmi Aziz bakal mengendalikan Negeri Sembilan, itu merupakan satu langkah yang baik saya rasa. Sebab kita tahu Azmi Aziz dah pun buktikan walaupun half season dengan PDRM, beliau mampu untuk menjadikan satu pasukan yang tak ada apa-apa kepada ada Giant apa-apa. Giant killer tu. Giant killer, underrated, silent killer. Yes, silent killer and also very underrated. Okey, kalau kita lihat semula kepada grafik tadi, mengatakan bahawa ada kemungkinan Mahali Jasuli kekal bersama dengan pasukan Negeri Sembilan. Sebelum ni kita ada berbincang dengan Fatin juga, mengatakan bahawa Mahali dah standby nak ambil coaching license. Kalau nak angkat boot lah, nak jadi coach standard bersara. Tapi macam ni, any newest update, dia akan kekal ke bermain sebagai pemain ataupun ada cerita lain ke yang Fat ada terima? Okey, menerusi perbualan saya dengan Mahali sendiri, as for now, buat masa ini, Mahali tidak ada apa-apa offer daripada mana-mana kelab ketika ini. Dan Mahali sendiri menyatakan hasrat untuk kekal bersama dengan Negeri Sembilan seandainya ditawarkan kontrak lanjutan untuk tempoh semusim lagi bersama dengan pasukan. Dan Mahali sendiri menyatakan hasrat untuk terus kekal bersama bermain selagi mana khidmat beliau diperlukanlah oleh mana-mana pasukan. Mahali pun tak tahu mana. Betul. Dia boleh main lagi sebenarnya. Masih boleh main lagi. Dia kata senior tapi belum lah orang betul, kata. sebab dia main dari awal, dari muda kan. So bila dah lama main, orang cakap ini dah tua ni kan. Dah lama main. Tapi sebenarnya masih lagi boleh berhasil. Masih lagi boleh memberikan sumbangan. Baik, apapun saya fikir itu yang dulu kita dapat kongsikan daripada Fadhirul untuk hari ini. Saya pasti esok ada lagi. Tak tahulah siapa Fadhirul. Saya rasa orang lain kot esok. Orang lain Saya rasa lah. Okey je kalau Fadhirul ada hari pun. Kalau